Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah penonton, kita bersua kembali dalam rancangan Diari Rawat. Seperti biasa, anda menyaksikan kami di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta di Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. Sepastinya, misi kami setiap minggu adalah untuk membawa topik-topik yang penting dalam dunia kesihatan yang akan kita kupas dan kami bawakan kepada anda. Lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan sekarang ni. Betul Munawar. Apa pun kami di Rawat ingin mengucapkan salam Ramadan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedar tak sedar dah setahun berlalu dan kini bermula lagi perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dan pastinya ini bukan sahaja memberi impak kepada kita yang dewasa, umat Islam dewasa, malah juga kepada anak-anak kita yang baru saja memasuki sekolah, baru 2-3 hari dah kena puasa pula. Bagaimana pula dengan keadaan anda dan juga anak-anak anda yang berpuasa pada ketika ini? Ya, sudah pasti bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, dan kita kalau boleh kita nak jalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Bila bercakap berkenaan puasa ni kan, dari segi saintifiknya, dari segi kesihatannya, puasa ini memberi manfaat yang banyak kepada tubuh badan kita. Bukan saja boleh menurunkan berat badan, tapi juga boleh mengurangkan faktor-faktor risiko kepada penyakit kardiovaskular, dan yang paling utama adalah untuk merehatkan dan juga memulihkan pencernaan kita. Betul Munawar. Ada yang kata berpuasa ni sebenarnya untuk reset kita punya sistem pencernaan kita ni, yang selama ni kita makan macam-macam dan sebagainya. Kena pula Munawar, biasalah bulan Ramadan mesti ada bazar Ramadan. Dan bazar Ramadan confirm pastinya menyajikan, menawarkan pelbagai juadah yang kadang-kadang tak ada masuk di akal. Semuanya sedap, semuanya viral, semuanya nak try, dan itu kadang-kadang membuatkan sedikit sebanyak mempengaruhi sistem pencernaan kita. Sebab itulah kalau boleh kan, kita semua umat Islam ni, kalau boleh kita nak jalani ibadah puasa ini dengan sebaiknya, dengan sempurnanya, 30 hari kita berpuasa ini. Namun tidak dinafikan Nirwan, ada dalam kalangan kita semua ni yang mengalami sedikit cabaran kesihatan sepanjang berpuasa ini. Katanya tak boleh nak berpuasa, ada juga yang mengadu susah sangat nak berpuasa sebab apa? Ada masalah seperti gastrik lah, ada GERD lah, dan juga masalah-masalah pencernaan yang lain. Jangan risau, malam ini kami akan bawakan kepada anda topik kita pada malam ini iaitu waspada gangguan pencernaan saat berpuasa. InsyaAllah kita akan kupas satu demi satu bersama dengan pakar kita pada malam ini. Jadi terlebih dahulu kita saksikan teaser topik pada malam ini. Kebanyakan orang menyatakan gangguan pencernaan yang terjadi semasa bulan Ramadan disebabkan perubahan pola makan. Sebenarnya, puasa mendatangkan impak yang baik untuk pencernaan. Tetapi, kenapa kebanyakan orang mengalami gangguan pencernaan semasa berpuasa? Adakah peningkatan bilangan mereka yang menghadapi masalah pencernaan disebabkan paras asid yang tinggi dalam perut kosong? Mari kita lihat penyebab gangguan pencernaan saat puasa di Diari Rawat pada minggu ini bersama tetamu di studio. Okey, itu tajuk yang akan kita kupas pada malam ini iaitu waspada gangguan pencernaan saat puasa, dan kami alu-alukan kepada para penonton semua untuk mengajukan soalan ataupun berkongsi pengalaman anda sepanjang bulan Ramadan ini di Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan kepada pakar kita pada malam ini. Jom kita perkenalkan pakar kita pada malam ini. Jadi malam ni kita akan bersama dengan Dr. Rafiz Abdul Rani, pakar perunding gastroenterologi dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut bulan puasa. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk kita mengupas dan kita berkongsikan dengan para penonton berkenaan topik kita iaitu gangguan pencernaan Doktor. Jadi terlebih dahulu Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan, beri pemahaman kepada kami berdua dan juga penonton yang berada di rumah berkenaan bagaimana sistem pencernaan manusia itu berfungsi Doktor. Okey. Terima kasih atas undangan. Happy to be here lah. So, bulan puasa ni satu time kita boleh tingkatkan pemahaman orang pasal pencernaan. Okay. Pencernaan ni dia pada semua orang
dia bermula masa kita tengok makanan tu sendiri. Okey. Sebelum masuk makanan dalam mulut pun, kita tengok makanan tu pun, kita punya brain dah beritahu bagi signal pada perut. Okey, keluarkan asid, keluarkan jus perut, pepsin dan sebagainya. Get ready, food nak datang. Macam tu, get ready untuk proses. So bila kita makan tu, proses pengunyahan, kita pecahkan makanan kecil-kecil, dia akan masuk satu saluran panggil esophagus. Lepas esophagus tu dia akan masuk ke dalam perut. Dalam perut tu yang dia akan bercampur dengan jus perut, dengan asid, dia pecahkan makanan ni semua. And then baru nutrien tu diserap dalam usus kecil kita. The next part actually. So perut tu dia prepare saja. Lepas tu yang usus kecil tu dia serap nutrien semua. And panjang usus kecil tu dalam 7-8 meter macam tu. Dia punya permukaan serapan pun besar. Very very beautiful, cantik. Kalau tengok dalam endoskopi tu macam coral. Macam yang pergi diving semua kan. It looks like that macam tu. So bila masuk usus kecil tu dia akan serap semua nutrien semua. Lepas tu baru masuk ke usus besar kita. Usus besar dalam 1-1.5 meter macam tu. Dia boleh scratch, dia boleh pendek, dia boleh scratch. Tapi tugas dia kebanyakan masanya ialah untuk serap air. So yang tu yang beri kekerasan pada najis kita semua lah, but solidify it. Lepas tu baru keluar sebagai najis. Okey. Jadi kita dah faham berkenaan bagaimana sistem pencernaan kita ni berfungsi, dan doktor, bila kita nak kaitkan dengan bulan puasa ini, bagaimana kita melihat situasi ialah badan kita setelah berpuasa seharian, apa antara implikasi kepada sistem pencernaan? Ada yang kata banyak manfaat berpuasa ini doktor, khususnya kepada sistem pencernaan untuk merehatkan dan juga memulihkan. Yang tu yang paling obvious sekali lah kan, sebab kalau kita fikirkan memang kita daripada awal tu, especially kat Malaysia lah, makan breakfast, lepas tu pukul 10, pukul 12 makan, petang makan, malam makan kan, tak pernah nak rehat kan. So bila puasa ni dia bagi peluang pada sistem kita untuk berehat juga, and actually untuk tingkatkan kecakapan dia. Okay, so pada dia sentiasa ada pergerakan dalam tu. So dalam pergerakan tu pun dia akan rembeskan dia punya jus semua untuk clear up the area dalam tu. So bila ada time period yang kita puasa ni, so that will clear up dia punya yang dalam tu lah, and reset balik. Tapi yang tu pun dia akan memberi peluang untuk organism dalam perut kita, dalam usus kita. Dalam perut dengan usus kita ni banyak organism. Kalau tak silap dalam 10 ke 100 trilion organism. Trilion, banyak sangat. So yang ni dia ada ekosistem tersendiri. Dia ada organism yang baik, ada yang tak baik kan, ada yang memudaratkan, ada yang membantu kita simbiosis kan. So dia bagi peluang untuk ekosistem ni untuk reset balik juga. And yang tu yang salah satu kebaikan bila berpuasa. And this one pun memang dah terbukti, sebab kalau pada kita sebagai Muslim, kita puasa bulan Ramadan kan, dengan puasa-puasa sunat semua. Tapi Western world pun dah catch up. Diorang buat intermittent fasting tu semua. Kan? So dah memang proven secara scientific. Memang banyak benefit. Baik doktor. Jadi doktor, di samping kebaikan berpuasa itu juga, kita tak dinafikan akan ada juga gangguan-gangguan kepada sistem pencernaan di saat seseorang itu berpuasa. Dan mungkin doktor boleh kongsikan apakah masalah ataupun gangguan yang umumnya berlaku kepada sistem pencernaan bagi mereka yang berpuasa. Biasanya pesakit-pesakit yang datang kat klinik ni, dia the main complaint bila puasa, bulan puasa ni lah, yang favourite-nya gastric. So gastritis, yang gastritis tu radang dalam perut kita, lapisan selaput dalam perut kita. Nombor 2 selalu reflux. Reflux, gastroesophageal reflux disease, yang tu pun quite common juga. And ketiga, keempat tu kebanyakannya daripada pemakanan kita lah. Sama ada dapat sembelit ke, dapat cerit-berit. And selalu juga ada apa kita panggil acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis ni, tapi nama yang common dia food poisoning. So very common masa bulan Ramadan ni juga. Itu antara masalah-masalah ataupun gangguan pencernaan yang sering kali berlaku semasa bulan puasa ini, yang akan kita kupas satu persatu. Kita dah dengar tadi antaranya akut gastritis dan juga gastrik, kita ada GERD dan beberapa lagi lah. Okey doktor, kalau dalam situasi bulan puasa kan, untuk tahun ni mungkin agak mencabar untuk beberapa negeri, sebab kalau kita lihat Malaysia juga mengeluarkan amaran suhu yang melampau, khususnya di beberapa daerah. Jadi bagaimana untuk kita memastikan kita dalam bulan
bulan puasa ini ialah kita tak boleh makan, tak boleh minum. Kita kekal tidak mengalami dehidrasi ataupun implikasi daripada kekurangan air dan sebagainya. Bagaimana ia memberi kesan kepada tubuh badan kita, doktor? Okay. So weather memang sangat teruk sekarang kan, panas macam kan. Tapi apa yang kita perlu buat is kita kena prepare for it. Okay, so daripada segi berpuasa tu tak ada masalah untuk menjalankan ibadah puasa. Cuma kita kena prepare ada penyesuaian untuk ibadah puasa ni. So the main thing pada dalam cuaca panas ni ialah air. So kita kena make sure that kita minum air tu secukupnya. Biasanya recommendation kita minum dalam satu hari tu 8 gelas sehari kan, ataupun 2.5 liter macam tu. Tapi yang tu pun bergantung cuaca panas, you perlu banyak, you kena minum banyak kan, benda macam tu. So biasanya dalam bulan puasa ni ada cara je untuk kita achieve that walaupun kita tak minum pada siang hari, you know. So biasanya the general recommendation masa sahur tu, bangun-bangun sahur minum 1 gelas air. Lepas tu dah sahur tu minum 1 lagi gelas. So yang tu dah 2. Lepas tu bila buka puasa, iftar tu buka puasa minum 1 gelas air, dan buka puasa makanan ringan dulu, lepas tu solat semua, makan dan minum lagi. Lepas tarawih minum 1 lagi gelas lagi. Sebelum tidur 1 lagi gelas. So bila you total that up, dia lebih kurang sama 8 gelas, 9 gelas macam tu, you know? So kita kena make sure that kita well hydrated untuk tempuhi waktu siang nanti. Okey doktor, mungkin secara macam kita di Malaysia mungkin berpuasa dalam berapa 13-14 jam. Tapi mungkin di negara luar yang berpuasa sehingga 21 jam. Bagaimana dia nak make sure, ada yang 22 jam yang terbaru ni 22 jam, hanya 2 jam saja untuk bersahur dan terus di Norway dan terus untuk berbuka puasa lepas tu. Jadi bagaimana doktor boleh bagi sedikit pandangan berkenaan dengan situasi berpuasa di negara luar? Yang tu susah sikit because dia buka puasa, dia sahur sekali kan. Betul. So yang tu kalau kita tengok area dia, yang lainnya dia walaupun dia panjang, dia tak macam Malaysia, panas. Yang dia area dia kawasan yang lebih sejuk kan, so dia kurang kehilangan air daripada pelur, daripada haba. Macam pernafasan kita pun actually air pun hilang juga. Betul. Masa bernafas, masa bercakap semua. So gantung pada faktor-faktor tu juga. Adalah pro and con dia kan. Lagi-lagi ialah air ni berkait rapat dengan sistem pencernaan kita juga, doktor. Mungkin kita lepas ini nak berbicara berkenaan sembelit pula. Sebab ramai yang tiba-tiba bulan puasa ni dapat pula sembelit, susah pula nak berak. Betul. Banyak simptom sebenarnya yang akan kita kupas sebentar lagi. Tapi sekarang ini kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi penerangan istimewa untuk anda, iaitu berkenaan tajuk kita, waspada gangguan pencernaan saat puasa. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah.
dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan rahmah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan rahmah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Berpuasa biasanya mengubah diet harian kita. Anda mungkin akan mengalami ketidakselesaan pada bahagian perut ketika menjalani ibadah puasa. Bagaimanapun, kesihatan anda masih boleh dikekalkan dengan cara pengambilan rutin diet yang seimbang ketika bulan Ramadan. Terdapat 3 waktu utama umat Islam akan menikmati juadah pada bulan Ramadan. Waktu-waktu tersebut ialah ketika berbuka, moreh dan bersahur. Jadi, amalkan tips pemakanan ini untuk jalani ibadah puasa dengan lebih sempurna. Ketika berbuka puasa, penting sekali mengambil makanan ringkas terlebih dahulu bagi mengelakkan ketidakselesaan pada sistem penghadaman. Mulakan dengan makan buah kurma kerana ia mengandungi fruktosa yang boleh membekalkan tenaga segera. Bukan itu saja, kurma juga mengandungi enzim yang boleh membantu proses penghadaman untuk makanan yang akan kita makan seterusnya. Pelbagaikan pengambilan jenis makanan seperti bihun sup, sepinggan mi atau nasi bersama ikan, ayam dan sayuran serta buah-buahan mengikut piramid makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Digalakkan mengambil air yang mencukupi sama ada dalam bentuk minuman ataupun sup bagi mengelakkan dehidrasi. Makanan pedas dan berempah tidak digalakkan ketika berbuka puasa kerana dikuatiri akan menimbulkan ketidakselesaan pada perut di siang hari. Ketika moreh pula, mengambil snack ringkas seperti kuih muih, roti, biskut atau sandwich dibenarkan selepas menunaikan solat tarawih tetapi dalam kuantiti yang sederhana. Ingat, berjaga-jagalah dengan pengambilan gula yang tinggi kerana ia merupakan karbohidrat yang boleh meningkatkan aras gula dalam darah. Dan ketika bersahur, waktu yang digalakkan adalah 30 minit sebelum imsak. Semasa bersahur, anda disarankan mengambil makanan berasaskan karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, biskut mil penuh dan oat. Protein yang disyorkan untuk bersahur pula adalah seperti kekacang, soya, ayam, protein susu, daging dan ikan. Makanan jenis ini akan membuatkan anda kurang berasa lapar
ketika berpuasa di siang hari. Elakkan juga pengambilan minuman berkafein seperti teh atau kopi yang boleh mengakibatkan kehilangan air dalam badan. Apapun, pilihlah juadah dengan cara masakan yang sihat seperti hidangan yang direbus, dibakar atau dikukus bagi mengekalkan diet pemakanan yang sihat walaupun sedang berpuasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita sama-sama memperoleh keberkatan di bulan yang mulia ini. Amalkan makan secara sihat untuk kekal sihat sepanjang hayat. Sebentar tadi kita saksikan tips-tips pemakanan sihat di bulan Ramadan ini yang biasanya kita lihat di merata-rata di sosial media terutamanya, pelbagai tips yang dikongsikan oleh pelbagai orang, pelbagai organisasi untuk memastikan yang kita ni berpuasa dalam keadaan yang sihat. Dan seperti kita juga di Daerah Rawat mengambil kesempatan itu berkongsikan kepada para penonton. Jadi doktor, untuk dikaitkan dengan tips yang kita dapat saksikan sebentar tadi doktor, biasanya orang kata puasa itu bermula daripada sahur. Terutamanya bagi mereka yang ada masalah gastrik, GERD, sembelit dan sebagainya, doktor. Jadi apa pandangan doktor makanan yang sebaiknya? Yang tadi kita lihat tadi itu tips untuk kebanyakan orang yang biasa, common people. Tapi bagaimana pula dengan orang yang ada masalah gastrik dan GERD? Sahur tu sangat penting. Okay, so the main thing untuk orang yang ada masalah perut ni semua, jenis pemakanan je lebih kurang sama dengan orang biasa. Cuma kita ada penyesuaian juga. Salah satunya kita lewatkan masa bersahur. Yang tu pun salah satu hadis Rasulullah jugalah. Dia lewatkan sahur, segerakan berbuka. So that applies to orang yang ada gastrik, ada reflux ni semua. So bila makan tu, pemakanan tu carbohydrate complex. So kita akan prolongkan dia punya release of energy ni semua kan. So dia lagi sustain. So sampai ke tengah hari, sampai ke pukul 3 macam tu. So dia tak membebankan sangat. And jangan gelojoh bila makan lah. Bila makan kalau gelojoh tu ia telan angin sekali. So yang tu yang akan buat tak selesa, bloating kan, sebu dan sebagainya. So penting kat situ pemakanan karbohidrat kompleks, and then jenis makanan juga. Jenis makanan pun ikut yang disarankan, yang orang kata suku-suku separuh tu kan. So ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah-buahan juga. Yang pelawas tu penting juga. So dia akan memastikan the release tu is slow and throughout the day, tapi at the same time dia tak membebankan pada perut untuk proses dengan lebih kuat. Dan nombor 2 is yang daripada tata cara kita makan tu lah. Jangan makan terlampau banyak. Bila terlampau banyak tu macam untuk penyakit reflux kan, dia akan tolak semua asid ke atas dia. Kalau dah penuh tu memang dia akan tolak asid ke atas dan dapat reflux. And then jangan baring terus kan. Setengah orang lepas sahur tu masa dulu-dulu lah kan, selalu kan. Lepas sahur, lepas tu tidur baring kan. Itu kebiasaannya tu. Tak sempat nak turun kan. Kena budak asrama, habis tu sementara nak tunggu subuh tidur dulu. Betul. Yang tu yang tidur paling nyenyak sekali. Betul. Sebab perut dah kenyang doktor. So disarankan kita lepas makan tu semua duduk tegak, jangan terus baring, jangan terus tersadai kat sofa macam tu kan. Banyak sebenarnya tips-tips penting yang telah diberikan oleh doktor tadi. Dan kalau kita tengok clipping tadi doktor kan, Malaysia memangnya cukup indah dengan pelbagai juadah. Lagi-lagi sekarang ni dah ada bazar Ramadan, memang rambang mata kita jadinya doktor kan. Dan seperti yang disarankan oleh KKM, pelbagai menu ataupun pilihan menu seimbang yang telah pun dikeluarkan. Pinggan Sihat Malaysia telah pun diwar-warkan kepada rakyat Malaysia. Namun persoalannya doktor, adakah kita benar-benar mengamalkan menu sihat dan juga seimbang sepanjang bulan puasa ni, ataupun kita hanya sekadar mengikut kehendak kita dan akhirnya memberikan implikasi kepada sistem pencernaan kita doktor? Betul tu, sebab
kat Malaysia ni macam-macam ada. Makanan Melayu pun ada banyak jenis juga. Tengok video tadi pun macam-macam ada kan. Lepas tu kita ada yang makanan Cina, makanan India, Jepun, Itali semua kan. Dia berbeza dengan negara macam Jepun. Jepun dia makanan homogeneous ya. Satu jenis ya. Kalau kat Western UK ke satu jenis ya, potato base, sandwich base macam tu kan. So kat Malaysia ni dia punya option tu banyak. Tapi is pada pengguna masing-masing lah. Sebab yang akan suffer sendiri juga kan, you know. So tata cara tu penting, tapi kita pun janganlah terlampau apa orang kata ikut hati sangat kan. Bernafsu kata orang. Especially kalau macam pergi bazar Ramadan tu semua you nak ambil ini kan. So pada pemakanan tu penting juga that you tengok macam tadi juga you jenis nutrition and also apa yang kita makan. Macam yang berempah, yang goreng, yang minyak banyak ni disarankan untuk dikurangkan lah sebab dia menambahkan beban pada perut. Lepas tu bila makan tu lagi satu is model tata cara makan tu. Bila kita segerakan berbuka tu kita berbuka dengan makanan yang ringan-ringan dulu kan, especially buah kurma tu. Buah kurma tu antioksidan ada bagi energi kan. So it's a very complete makanan. And then makan ringannya dulu. So we prepare the perut tu bagi je relax lah bila masa je cendera tu. And then later on baru makan heavy sikit kan. Okey, doktor tadi menyentuh berkenaan kurma kan Ivan. Tapi apa yang tular, apa yang viral sekarang ini doktor adalah kurma dan butter. Jadi apa pandangan butter kat dalam? Pengambilan kurma dan butter. Kita tahu kedua-duanya ada manfaat dan kebaikan. Bila digabungkan juga memberi kebaikan. Tapi ada juga pandangan-pandangan orang mengatakan bahawa kurma dan butter ni boleh memudaratkan. Ada yang kata tak sedap lah, menipu lah, kata sedap padahal memuakkan dan sebagainya. Apa pandangan doktor? Tengok juga dia viral kan. Bila tengok tu nampak macam mungkin sedap juga sebab dia tengok yang butter tu satu slab je letak kan. Tapi macam semua benda juga, kalau benda yang baik pun kalau kita ambil secara berlebihan pun tak elok juga kan. Saya setuju tu. So macam butter tu dia lemak saturated semua, so tak berapa baik untuk kita ambil dengan banyak. Kalau ambil sikit tu is okay lah. Tapi doktor, butter pun ada banyak jenis doktor. Mungkin butter apa yang sebenarnya yang paling recommended kalau nak makan lah dengan kurma tu doktor? Saya pun tak sure juga. Yang jenis-jenis dia ada yang kata apa macam cheese putih dan sebagainya kan, margarine dan sebagainya. Dia antara margarine dengan butter probably baik sedikit daripada margarine. Tapi kalau yang better is the olive base lah. Pendek cerita dekat sini ni Ruan dan juga penonton, apa jua makanan viral kita perlu tahu dari segi tahap nutrisinya. Kalau nak makan pun berpada-pada, jangan berlebih-lebihan. Kalau boleh kita amalkan makan kurma sahaja cukup lah. Okey. Betul. Doktor, kalau bercakap bulan puasa ni kan, mungkin ada dalam kalangan kita, saya yakin ramai yang sedang menonton sekarang ini mengalami situasi sembelit doktor. Masalah sembelit ni kalau nak kita hadapi setiap hari sepanjang bulan puasa ni satu cabaran juga doktor. Jadi mungkin ada sedikit yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Apa tips untuk orang yang mengalami masalah sembelit ini dari segi jenis makanan mereka daripada sahur sampailah berbuka doktor? Sembelit ni dia berkaitan dengan pergerakan pada usus kita. So bila usus bergerak tu ada yang bergerak laju. Bila bergerak laju tu dia cerit lah. Ada yang bergerak perlahan, dia jadi dia akan serap lebih banyak air, lebih keras dan akan jadi sembelit. Dia ada variasi pada tiap-tiap individu juga. So macam setengah orang dia lari 100 meter tu dekat 2 minit. Ada orang lari dekat 15 saat, 20 saat kan. So usus kita pun pergerakan dia pun macam tu juga. Ada yang laju, ada yang perlahan. Tapi yang penting kita bantu usus kita untuk pelancaran pergerakan tu, dan caranya ialah dengan biasanya bahan pelawas. Yang biasanya ialah buah-buahan. Buah-buahan dengan sayur. Okey, buah-buahan apa yang antara yang terbaik doktor? Yang biasanya yang baik ialah petik, pisang, macam tu. Jangan yang dia punya serat terlampau tinggi juga. Sebab serat ni dia bagus sebab dia, tapi the problem dengan serat ni dia tak boleh terlampau banyak, dia akan serap lebih air. Kalau terlampau sikit dia tak cukup serap air. So
macam tadi juga, benda yang baik pun kalau kita ambil berlebihan pun tak elok juga. Betul. So kena berpada-pada lah. Okey, jadi ada pelbagai lagi soalan daripada kami berdua dan juga penonton. Kami war-warkan kepada anda untuk teruskan berkongsikan soalan di Facebook Berita RTM untuk kita ajukan kepada Dr. Rafiz berkenaan dengan masalah gangguan pencernaan di saat kita berpuasa ini. Pasti kita nak kupas banyak lagi selepas ini bersama dengan pakar kita. Tapi sekarang ini kita berehat seketika. Sekali lagi kita kembali selepas ini untuk kita mengupas berkenaan topik waspada gangguan pencernaan saat bulan puasa. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat dan melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasakan sektor pendidikan negara. Pertama, pembinaan semula bangunan daif di sekolah menerusi penubuhan pasukan petugas khas Informasi Agensi STAR. Kedua, projek penyelenggaraan tandas institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga, pemberian bantuan awal persekolahan bagi sesi 2023-2024. Keempat, rancangan makanan tambahan. Kelima, perluasan program sekolah komprehensif 9 dan program sekolah komprehensif 11. Keenam, dasar pendidikan digital. Kerajaan sentiasa mengutamakan pendidikan melalui inisiatif bagi memacu negara ke arah intelektual yang berdaya saing. Saya umumkan penubuhan Wakaf Mara Madani. Geran peluncuran 100 juta ringgit dengan maksud dalam tempoh 2 tahun terkumpul minima 1 bilion ringgit. Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong terkesan dengan usul ini dan bersetuju untuk menjadi penaung kepada Wakaf Mara Madani. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Diari Rawat. Topik yang kita bincangkan pada malam ini, waspada gangguan pencernaan saat bulan puasa. Dan kita nak lanjutkan perbincangan pada malam ini bersama dengan pakar kita. Doktor, ada juga yang menyuarakan, ada yang hantar WhatsApp kat saya yang ingin bertanya soalan kepada doktor. Doktor, saya ada ulcer perut dan kolon dan pernah melakukan kolonoskopi. Dan setiap kali selepas berbuka puasa, antara simptom yang dialami adalah perut akan menjadi pedih
pedih, banyak buang angin dan juga ulu hati menjadi pedih. Jadi bagaimana situasi ini, doktor? Saya rasa ramai yang mengalami situasi yang sama, doktor. Okey. So kalau ada ulcer tu, dia peringkat yang lain. Sebab dia biasanya gastritis dia ada satu spektrum daripada yang ringan kepada yang heavy. Yang kat penghujung heavy tu is ulcer. Sebab dia dah masuk ke lapisan-lapisan perut dia. Dah merekah, dah berdarah dan lain-lain. Okay. So orang yang ada ulcer tu dia specifically dia kena prepare untuk puasa ni dengan lebih terperinci compared to gastritis. Sebab gastritis ni biasanya mild dengan moderate saja. Tapi yang ulcer ni is actually quite bad juga. So sampai ada yang ada ulcer tak disarankan untuk berpuasa juga, ada juga. Ya, so tapi bergantung pada individu. So bila ada ulcer ni, the preparation je lain, so termasuk dengan ubat-ubatan juga. So ada ubat-ubatan yang akan mengurangkan asid dalam perut. Dan bila kurangkan asid dalam perut tu, dia prepare untuk healing dalam perut untuk ulcer itulah. Okey, jadi untuk berpuasa ini golongan yang mengalami ulcer perut ini tidak digalakkan ataupun mungkin perlu berjumpa dengan doktor terlebih dahulu untuk mendapatkan nasihat yang lebih lanjut, doktor. Bukan tak digalakkan, dia boleh berpuasa tapi kena preparation je lain sikit. So, kena jumpa doktor. Persediaan yang terperinci itu maksudnya bagaimana, doktor? Kalau boleh kita fahamkan kepada penonton. Sebab kadang-kadang orang yang selalu dapat ulcer ni, kita akan suruh makan ubat yang kurangkan asid itulah, dalam grup proton pump inhibitors. So sewaktu sahur? Sewaktu sahur, dan kalau teruk sewaktu buka juga. Dan ada juga yang kita akan prepare sebelum bulan puasa tersebut. So macam lagi 5 hari ke dalam seminggu tu, kita dah start preparing untuk ni. Okey, doktor. Ada juga yang mengadu, doktor, dalam bulan puasa ini bukan setakat mengalami sembelit, malah ada juga yang mengalami najis berdarah, doktor. Jadi mungkin kita boleh halusi perkara ini. Bagaimana kita nak bantu mereka ini yang ingin berpuasa penuh, doktor, tapi dalam masa yang sama menghadapi situasi seumpama ini, doktor? So biasanya bila dah ada najis berdarah dengan ulcer ni lebih kurang sama jugalah. Sebab ulcer tu dia akan sebabkan pendarahan dan akan keluar sebagai najis yang berdarah. Cuma bila ulcer berdarah, ulcer dan juga najis berdarah ni dia dah kira sebagai warning sign. So bila warning sign ni dia kena jumpa doktor, kena cek, dan biasanya kita akan buat endoskopi, masukkan skop dalam mulut, masukkan skop ikut bahagian bawah juga. Kena cari punca je kenapa ada pendarahan tu. So pada pasien-pasien yang macam ni, sebaiknya kita sort out ni semua sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa, bukannya waktu berpuasa. Ramai yang sebenarnya yang okeylah bulan puasa nantilah baru nak mulakan, baru nak memulakan dia punya perancangan untuk katakan untuk sihatkan perut, sihatkan pencernaan dan sebagainya. Tapi macam kata doktor, perlu dimulakan sebelum masuk bulan Ramadan ataupun bulan berpuasa. Jadi doktor, sebelum masuk bulan puasa, ramai orang yang mungkin masalah gastrik, GERD, mungkin ada IBS, bowel symptom tu. And then katakan ada masalah gitu, kebiasaannya mereka akan makan 2 jam ke 3 jam senggat masa. Itu waktu biasa, waktu sebelum berpuasa. Tapi di bulan puasa akan ada senggat masa 13 ke 14 jam berpuasa. Dan bermula daripada berbuka puasa sehingga ke sahur tu, bagaimana untuk supaya dia tak memberi impak yang lebih serius ataupun yang lebih teruk kepada perut seseorang yang mempunyai masalah gastrik, GERD sebagainya. Pada kebiasaannya, orang yang ada gastric reflux ni macam tadi lah, diorang dah tahu dah lama dah ada simptom ni semua. And dah biasa dah dengan gastric reflux. Dalam seharian tu pun ada. So dah banyak benda yang kebanyakan pasien dah tahu apa dia punya trigger. Kan benda ni nak terjadi, kan dia dah prepare semua. So untuk kita kena prepare daripada segi tu. So avoid dia punya trigger. Lain individu, lain dia punya trigger. Kan dalam keluarga pun ada yang mak dia trigger dia susu, ada yang kata anak dia kata susu lagi elok. So tu dalam satu keluarga kan benda yang sama. So kita kena prevent dengan avoidance of the trigger tu. Kalau boleh sebelum kita start berpuasa jugalah. And start training untuk puasa juga. Daripada kita biasa makan, katakanlah patient tu 2 jam sekali makan, mungkin kita lengahkan sikit 3 jam sekali kan, untuk anticipate bulan puasa ni. And then campur dengan ubat-ubatan. Tapi yang ubat-ubatan ni kena jumpa doktor lah, sebab dia kena nasihat yang terperinci sikit. Tapi dia membantu untuk
memulihkan dalam perut kita dan ada juga ubat yang membantu untuk prevention kerana macam yang ubat yang putih tu antacid tu yang macam orang biasa panggil air kapur tu lah. Air kapur yang putih tu dia bagi relief tapi dia tak pulihkan. So yang pulihkan biasanya ubat yang biji tu. Tapi ubat biji tu dia makan dia tak rasa elok tu, dia akan ambil masa. Okey, doktor. Yalah, dalam situasi bulan puasa ni kan, saya masih lagi nak berbalik kepada jenis makanan kita sewaktu berbuka dan juga sewaktu bersahur. Dan sekarang ini kita lihat, yalah, ramai dalam kalangan kita ni kalau tak pedas, tak boleh nak makan, tak selera nak makan lah. Tapi masalahnya, ada yang menyatakan makanan yang pedas, makanan yang masam ini tidak sesuai untuk orang yang mengalami masalah pencernaan. Mungkin doktor boleh kupas perkara ini. Okay. So, tapi yang tu dah part of Malaysia lah kan. Betul. Mesti kena pedas kan. Tak pedas tak sur kata orang. Kata dia order pun lebih pedas kan. Yang tu sebahagian daripada makanan kita. Tapi kita kena tengok ada masa yang kita boleh makan, ada masa yang kita tak boleh makan kan. So again, dia bergantung pada individu. Ada individu dia tak boleh cili langsung. Ada individu tu dia boleh makan cili tapi dia tak boleh makan cili padi. Ada yang boleh makan cili sos saja, cili hidup dia tak boleh. So bergantung pada individu. Dan kebanyakan patient pun dia dah ada this trial and error juga. Dia dah tahu dah yang mana dia punya trigger ni semua. So avoidance daripada segi yang tu lah sebenarnya. Yang pedas dan cili ni semua dia berempah, dia bukan penyebab pada gastrik ataupun reflux ni, tapi bila dah ada gastrik dan reflux dia akan buat dia jadi lagi teruk. Macam tu. So kalau ingat tadi dia punya definisi gastrik tu radang dalam perut kan. So sama juga kalau kita luka kat tangan. Kalau luka kat tangan tiba-tiba kena pelur ke kena air garam lagi pedih. Betul. So sama juga dalam perut kita. Kalau dah ada radang, ada luka tu kena cili pula, lepas tu perit lah. Perit lah, bertambahlah kepedihan dan kesengsaraannya. Jadi doktor, saya nak sentuh sikit satu berkaitan dengan tabiat ataupun habit orang Malaysia ni doktor. Kebiasaan ni lepas sahur doktor. Makan sahur dia kata dia nak sahur awal sebab lepas sahur tu dia nak tidur. Ada yang mungkin melewatkan sahur. Bagus dah tu. Lepas sahur dia terus tidur. Jadi betul itu satu. Lepas berbuka puasa, dah lah berbuka puasa, lepas tu nak pergi tarawih, lepas tu moreh, lepas moreh mungkin ada setengah tu yang melepak lagi dengan kawan-kawan. Lepas tu waktu tidur tu dah huru-hara jadinya. Jadi saya percaya ini memberi impak kepada sistem pencernaan. Jadi mungkin doktor boleh ulaskan secara ringkas. Dia tidur ni is basically kita punya resting time lah. Bila kita berehat ni semua sistem dalam badan kita dia akan reset balik, dia akan pulih balik. So orang yang tak cukup tidur ni biasanya dia akan menyebabkan banyak perkara, keradangan dan lain-lain kan. Ada study juga yang kata kalau tak cukup tidur boleh memendekkan umur in the future kan. So macam tu. So tidur tu penting sebab masa itulah badan sel-sel kita semua akan pulih balik. So tapi kalau kita tengok pada bulan puasa ni sebenarnya dia cuma kita tukar saja dia punya timing tu. Sepatutnya tidur tu sama juga kan. Cuma kita kena pastikan sendirilah cukup tidur tu. Lagi satu, nombor dua ialah pada bulan puasa kita puasa 30 hari. 29-30 hari. Biasanya dalam 10 hari pertama, seminggu yang pertama tu ialah penyesuaian badan kita. So that is the time yang kita kata tanam tabiat yang elok lah. So sebabnya lepas tu dalam 10 hari kedua, 10 hari yang seterusnya itu badan kita dah biasa dengan puasa ni. Okay, so dan tabiat-tabiat kita masa-masa. Badan kita very adaptable. So yang tu yang penyesuaian pada bulan puasa tu sangat penting. Sebab itulah kita bawakan topik ini pada minggu pertama Ramadan. Lagi-lagi dalam tempoh kita nak menyesuaikan diri kita dengan bulan Ramadan ini dari segi diet kita, badan kita, kesihatan kita. Okey doktor, mungkin ada juga yang tanya-tanya, ialah mungkin ada yang berkongsi di media sosial berkenaan kalau bulan puasa ni kurangkan pengambilan minuman bikarbonat dan juga kafein. Bagaimana ianya memberi kesan kepada tubuh badan kita, dehidrasi dan sebagainya doktor. So it goes back to hydration tadilah, air kan. So
biasanya orang kena kopi juga kan. Tak kopi tak syok kan. Tapi kalau boleh kita kurangkan sebab kopi ni dia kafein. Bila kafein ni dia ada satu property yang panggil diuretic. So dia akan buat kita kerap kencing. Bila kerap kencing lagi banyak air yang keluar daripada kita lah. So kalau boleh kurangkan kafein. Lagi satu, kafein pun dia merelakskan ligamen dekat perut kita juga. So bila relax tu, yang senang buat reflux. So dia injap tu dia tutup tak ketat. So bila ligamen tu relax, injap tu tak tutup ketat, yang buat asid dalam perut tu naik ke atas. So kalau boleh kita kurangkan. Minuman bikarbonat pula dia gas. So bila gas susah nak digest lah. Dia lambat nak digest satu. Tapi nombor dua ialah angin akan banyak. Sama juga kalau kita minum terlampau cepat, ia telan angin sekali. Kalau minuman berkarbonat, daripada gas tu dah produce gas kan. Itulah masalah kan Iwan kan. Kadang-kadang bila buka puasa tu lagi nampak dia berais, bergas tu lagi menyelerakan. Lagi berwarna-warni, lagilah merangsangkan nafsu untuk minum dan mengambilnya. Jadi kepada coffee lover di luar sana mungkin dapat kurangkan pengambilan kafein di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Cerita pasal gastrik, pasal pencernaan, kita nak lihat pula kapsul farmasi selepas ini Munawar penonton. Sakit gastrik tapi nak puasa. Macam mana? Jom kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya nak kupaskan sedikit berkaitan dengan isu sakit gastrik tapi nak puasa. Pesakit yang selalu alami gastrik ini pasti ada masalah untuk berpuasa kan, sebab gastrik juga dikaitkan dengan keadaan tak boleh berlapar. Jadi menyebabkan mereka tak dapat nak teruskan puasa. Dan dalam pada itu masih ramai pesakit yang beranggapan puasa adalah punca tercetusnya serangan gastritis yang kerap semasa berpuasa. Perkara ini selalu dikaitkan dengan faktor tak ambil makanan, jadi akan menyebabkan tahap asid meningkat dalam badan. Betul ke? Okey, sebenarnya masa kita berpuasa, sistem penghadaman berehat dan rembesan asid gastrik menurun. Jadi masalah sakit atau rasa senak perut kesan rembesan asid gastrik yang tinggi adalah tidak betul. Lagi satu, bila ada serangan gastrik, mesti anda kerap ambil ubat tahan sakit untuk kurangkan rasa sakit kan? Tapi sebenarnya pesakit perlu tahu, pengambilan ubat tahan sakit ketika serangan gastrik akan memburukkan lagi keadaan. Sebabnya, bahan yang terkandung dalam ubat tahan sakit ini, ia boleh mengurangkan penghasilan prostaglandin. Prostaglandin adalah sejenis bahan kimia seakan hormon yang bertanggungjawab untuk melindungi lapisan perut kita daripada dihakis asid gastrik. Jadi, bila prostaglandin ini berkurang, maka menyebabkan permukaan dalam perut menjadi mudah terhakis oleh asid gastrik. Jadi jom saya kongsikan tips ketika berpuasa. Pesakit gastritis dinasihatkan untuk segerakan berbuka puasa sebaik masa waktu. Mulakan berbuka puasa secara ringan, contohnya ambil kurma, makan sedikit kuih atau buah-buahan dan minum air kosong. Kemudian tunaikan dulu solat maghrib, selepas itu barulah ambil makanan yang lebih berat. Hidangan berbuka puasa dan bersahur pula perlu elakkan kategori makanan seperti makanan bergoreng, makanan dalam tin kerana kandungan asid yang tinggi, minuman berkarbonat, makanan yang mempunyai asid yang tinggi seperti limau, oren, tomato, makanan-makanan yang pedas, makan dengan kuantiti yang banyak dan mengambil minuman mengandungi kafein yang tinggi seperti kopi dan teh. Ini penting supaya proses pencernaan makanan mudah berlaku. Seterusnya dapat mengelakkan berlakunya serangan gastrik. Untuk pengambilan ubat pula, kalau arahannya adalah 1 kali sehari, pesakit dinasihatkan untuk ambil ubat pada waktu sahur. Kalau arahannya 2 kali sehari pula, ambil ubat pada waktu sahur dan berbuka. Manakala kalau 3 kali sehari, ambil sewaktu berbuka, bersahur dan selepas tarawih. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Bagi mereka yang ada masalah gastrik, tak bermakna mereka tak boleh berpuasa. Berpuasa sebenarnya adalah baik untuk kesihatan. Pengambilan ubat untuk gastritis yang diberikan oleh doktor dengan betul dapat memastikan pesakit menjalani ibadah puasa seperti biasa. Dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi berkenaan kesesuaian keadaan kesihatan untuk berpuasa, pemakanan dan ubat-ubatan yang perlu diambil ketika berpuasa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lagu Bayati. Semua boleh bertaranum, hukum, tajwid dan komposisi ayat dan juga kisah-kisah yang ada. Terdapat juga lagu-lagu lain yang sering diadaptasi di dalam bacaan. Kalau taranum soba ni bermaksud rindu. Istilah Al-Bayati itu bukan berasal daripada baitun. Untuk Kemas Kini, klik pada butang Kemas Kini. Masukkan kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Paparan Kemas Kini akan dipaparkan. Pengguna boleh mengemas kini maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen, bantuan dan perakuan. Setelah selesai mengemas kini, klik pada butang perakuan. Paparan pengesahan dan perakuan data dipaparkan. Perakuan hanya boleh dibuat setelah kesemua maklumat yang diperlukan telah diisi dengan lengkap. Kemudian, klik butang hantar perakuan. Perakuan anda telah berjaya dihantar. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di dalam rancangan Diari Rawat, dan sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujungnya. Dan sebelum waktu kita tamat, kita akan teruskan perbincangan dengan Dr. Rafiz berkenaan dengan gangguan pencernaan di saat puasa ini, Doktor. Dan biasanya tadi kita dah bincangkan bagaimana di proses pencernaan berlaku, apa yang berlaku pada orang yang mempunyai masalah sembelit, gastrik dan sebagainya. Sekiranya, Doktor, seseorang itu dia diserang gastrik dan juga mungkin reflux pada ketika sedang berpuasa di siang hari ini, sehingga dia dah tak boleh nak kawal diri dia. Jadi apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pesakit tersebut untuk melegakan kesakitan pada ketika itu? Nak tak nak tak ada pilihan, kena buka puasa juga kan? Kena buka puasa. Yang tu yang cantik dengan Islam lah kan, dia very complete. Dan dalam dalam surah Al-Baqarah tu pun dah beritahu arahan untuk berpuasa, tapi at the same time kalau tak boleh berpuasa apa yang kena buat kan, so dibolehkan untuk berbuka puasa, tapi kita kena jujur sendirilah. Janganlah kata sakit sikit tiba-tiba gastrik tu kan, itu sebab nak buka puasa kan. So kena jujur dengan diri sendiri satu. Kalau tak tahan tu memang kena buka. And the best thing kalau ada gastrik ataupun reflux ialah yang antacid tadi, yang macam air kapur tu. Okay. So apa ubat tu buat, dia bagi satu selaput pada permukaan perut kita. So bila permukaan perut kita tu ada selaput ubat tu, asid yang kena daripada perut tu dia akan sentuh ubat tu, tapi dia tak kena pada lapisan perut kita. So dia bagi relief kat situ. Tapi lepas 2-3 jam ubat tu akan turun lah, tapi by the time dah relief dah semua. So kalau terpaksa buka, and the best thing is antacid. Ada banyak brand-brand lah. Ada tengok keserasian. Ada setengah orang dia prefer brand ni, ada setengah orang prefer brand ni. And macam tu. So lepas tu kalau dah buka tu makanlah, isi perut kan. Boleh terus makan ataupun kena tunggu ada masa dia baru boleh makan? Lepas ubat. Boleh terus makan, tapi jangan makan heavy sangat juga. So the process of makan tu dia akan menyebabkan asid dalam perut tu berkurangan daripada segi pH. So dia less acidic. Baik. Doktor, ialah kita dah sentuh banyak perkara tadi berkenaan dengan ulcer perut, gastrik dan ke sembelit dan sebagainya, Doktor.
Kita tadi dah kongsikan juga berkenaan langkah bantuan kecemasan sekiranya berlaku simptom-simptom yang seperti doktor nyatakan tadi. Mungkin kita boleh berikan penekanan juga doktor. Apa antara simptom-simptom serius yang membolehkan individu yang mengalami penyakit-penyakit sebegini dibenarkan untuk berbuka puasa secepatnya doktor? Okay. So ada yang kita panggil warning sign tadi itulah. Salah satu warning sign ialah bila ada najis berdarah. Sebab yang tu maknanya ada pendarahan yang aktif. So memang seeloknya tak digalakkan berpuasa untuk yang tu, dan seeloknya pergi jumpa doktor terus ke hospital, klinik mana berkaitan. Najis berdarah satu. Tapi kalau sakit yang berpanjangan ni kalau tak tahan kena bukalah. Nombor 3 ialah kalau kita notice dalam proses bulan Ramadan tu atau proses puasa tu berat badan kita turun dengan mendadak. So yang tu biasanya is a warning that ada something else happening juga. And yang tu the 3 main ones lah. Kalau you pergi kat klinik mana-mana pun ataupun doktor mana-mana, bila you jumpa, dia akan tanya warning signs ni ada ke tak ada. Sebab yang tu salah satu cara kita nak tahu, okey, kena buat skop besok ataupun kita schedule kan skop saja ke. How serious, berapa serius, berapa severe keadaan seseorang tu. Kan? Jadi doktor, last sekali secara ringkasnya, ini sebagai jauh memandang ke hadapan untuk menghadapi Ramadan yang mungkin akan datang pada tahun akan datang, insya-Allah diberikan kesempatan. Jadi apa persiapan? Sebaiknya saya faham persiapan perlu dilakukan sebelum Ramadan, tapi ini dah bermula Ramadan, masih tidak terlewat, dan apa yang sebaiknya boleh dilakukan? Boleh, sebab sekarang ni pun masih lagi awal kan. Baru awal-awal Ramadan. Tapi macam yang diceritakan tadi, yang awal Ramadan, the first 10 days ni ialah time yang kita set dia punya tone dia macam mana kan. So tapi sebaiknya kalau orang yang dah ada gastrik, ada reflux dengan sembelit ni semua, kita prepare lebih awal. So ada ubat-ubatan yang akan membantu dari segi gastrik reflux. Kita akan bagi ubat tu sebelum, mungkin 5 hari sebelum, 7 hari sebelum. And then kita tukar pola cara pemakanan dia semua dan lain-lain. So preparation lah better kan. Persediaan yang paling utama. Jangan risau, apa yang paling utama adalah untuk anda mendapat nasihat daripada pakar-pakar perubatan untuk kita menjalani ibadah puasa ini dengan sebaiknya. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rafiz Abdul Rani, pakar perunding gastroenterologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih doktor. Dan sudah pastinya seperti yang kita janjikan setiap minggu, kami akan bawakan topik-topik kesihatan, dan minggu depan kita ada topik menarik iaitu berkenaan demam campak. Ambil tahu, ambil peduli, yang pastinya kita akan diskusikan bersama dengan pakar kita pada 20 Mac 2024 seperti biasa jam 9 malam. Seperti biasa juga di saluran TV1 dan juga berita RTM. Jadi apa pun kita ucapkan selamat menjalani ibadat puasa, selamat beribadat, yang paling penting terus menjaga kesihatan pada tahap yang optimum. Kita ucapkan terima kasih juga kepada anda semua penonton Jadi Rawat. Sehingga kita berjumpa lagi, kita saksikan, jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan pada esok hari jam 3.05 petang di saluran berita RTM dan juga saluran TV1 pada hari Rabu jam 3.05 petang. Malam pula kita. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka.